أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب الصافي هاني يا وهاب يا غني. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Ta'ala dengan inayah dan taufiknya dapat sama-sama kita menyelesaikan kefarduan sembahyang maghrib dan insyaAllah sekejap lagi Isya. Dan dengan masa yang ada ini, Allah Ta'ala beri pertolongan pada kita dapat berada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu, dengan di malam masjid ini dengan niat iktikafnya. Moga-moga semua ini Allah Ta'ala bagi ganjaran dan pahala kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, InsyaAllah kita teruskan dengan pengajian kita pedoman sembahyang berjamaah. Perbincangan kita yang seterusnya yang seterusnya pada muka surat 31, baris yang ke-9 daripada bawah. Surat 31, baris yang ke-9 daripada bawah. Katanya Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tampah, kata dia, adapun makmum muwafiq was-was bahawa mengulang-ulang ia akan kalimah-kalimah daripada ketiadaan mewajibkan ulang, maka tiada diuzur, maka tiada dibilangkan uzur.
maka wajib ia sempurnakan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Maka jika tiada sempurna lagi pada ketika itu, wajib niat mufaraqah. Baik. Katanya, adapun makmum muwafiq. Makmum muwafiq, tapi makmum muwafiq yang was-was. Was-was. Makmum muwafiq yang was-was, keuzuran dia keuzuran was-was. Tapi keuzuran was-was itu tidak diuzurkan pada syarak. Dia ada was-was dia macam mana? Was-was dia ada ulang-ulang kalimah, satu-satu kalimah Al-Fatihah contohnya, dia ada ulang-ulang. Ulang dengan dengan ketiadaan wajib dan ulang. Dengan sebab was-was dia tu. Itu. Jadi orang ini tidak dibilangkan uzur di sisi syarak. Jadi dia kena sempurnakan juga Fatihah dia sebab dia muwafiq. Lepas tu dia kena turun rakaat apabila sebelum daripada imam turun kepada sujud. Sebelum imam turun pada sujud, dia kena turunlah rakaat. Kalau dia tak sempat juga, dia kena wajib niat mufaraqah. Sebab apabila imam turun pada rakaat, dia di situ sudah ketinggalan dengan imam 2 rukun. Bila ketinggalan dengan imam 2 rukun, boleh membatalkan sembahyang. Itu bagi orang yang was-was, muwafiq yang was-was itu. Itu muwafiq. Kalau kita bincang was-was ini, makna was-was yang buak-buak lah. Bukan darah daging, tidak lah. Ada orang was-was juga, tapi dia jadi darah daging dia. Apa maksud darah daging? Makna sebati dengan dia lah, payah nak buang lah. Was-was dia tu was-was yang tahap, maknanya tak boleh nak buang lah. Tetapi berkata Ibnu Hajar, Ibnu Hajar sebut, saya kira orang was-was yang jadi seperti kejadiannya dengan sekira-kira memutus tiap-tiap mereka yang melihat akan dia, tidak mungkin hilang itu was-was. Itu was-was itu, bahawa diberi akan dia hukum orang yang lambat gerak dia. Orang yang was-was yang macam tu, dikirakan dia itu dikirakan diberi hukum dia tu akan orang yang lambat gerak dia. Itu maksudnya. Sebab apa? Sebab tengok kepada seseorang ini, dia ni sudah tak boleh nak buat apa. Tak ada ubah dah dia ni. Was-was dia ni, was-was dia kita kata tak ada ubah. Payah dah nak ubah dia. Memang sedaging sungguh dah dengan dia. Kalau lah begitu, dia tu diberi hukum akan orang yang lambat gerak dia. Itu maksudnya. Yang telah lalu, orang yang lambat gerak dia ni telah lalu kita bincang. Maka dimaafkan meninggal dengan iman hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Bila orang yang bila orang yang lambat gerak dia ini, hukum dia yang sebelum ni iaitu dimaafkan ketinggalan dengan iman 3 rukun yang panjang. Itu orang yang lambat dia itulah. Itu perbincangan. Jadi orang yang was-was yang memang kita kata yang daging ni, diberi hukum dia tu seperti mana orang yang lambat gerak dia tu.
situ. Adapun makmum muwafiq yang datang syok, ya, dia makmum muwafiq tapi datang syok, akan baca Fatihah. Dia syok akan baca Fatihah. Baca ke tidak? Baca ke tidak? Ada syok itu. Satu. Atau belum baca, jadi ada rokok, ataupun dia ada rokok lah. Syok kata, oh aku tak baca Fatihah tadi. Itu dia muwafiq. Atau ingat ia akan ketiadaan baca. Dia ingat, kata dia ni memang tak baca lagi. Tu imam dah rokok lah ni. Aku ni tadi mula-mula tu kita contohkan dia itu syok. Syok akan baca Fatihah ke tidak? Dalam syok tu dia pun ingat tu. Ingat dia tu tak baca lagi Fatihah. Padahal sudah rokok. Dia rokok lah. Dia rokok lah. Aku tak baca Fatihah tadi. Aku baca tak tidak baca Fatihah. Tu semua salah. Dia sudah rokok, dan sudah rokok imam. Imam dah rokok lah. Begitu. Imam dah rokok, dia pun dah rokok. Dalam rokok tu lah dia syok. Aku baca, aku tak baca tak? Mesti baca tidak? Satu masalah. Ataupun dia kata apa ni? Dalam rokok, aku tak baca Fatihah. Ingat itu. Maka tiada harus ia kembali baca Fatihah. Tak harus. Pada masalah ni tak harus. Hanya wajib mengikut imamnya dan tambah rakaat itu kemudian daripada salam. Awak salam. Tapi kalau tu imam tak turun rakaat lagi, dia tersalah. Contohlah kita kata dia muwafiq, dia tersalah dengar orang orang takbir lah. Bukan tu imam takbir, ada orang lain takbir, dia pun dia rokok. Lepas tu dia muwafiq. Lepas tu dalam dia rokok tu ingat, aku tak baca Fatihah lagi. Lepas tu tengok imam tak turun lagi ni. Boleh naik? Boleh. Tu kalau lah imam tak turun rokok lagi, dia wajib, bahkan di situ wajib naik semula baca Fatihah. Tetapi kalau lah dia dah rokok, tu imam dah rokok, lepas tu dia berlaku masalah tadi, dan berlaku ingat dia tak baca Fatihah lagi, dia syok dia tak baca Fatihah lagi, dan betul belum, memang sungguh dia tak baca Fatihah lagi, dia tak boleh naik. Sebab dia tak boleh naik, dia teruskan dengan ikut imam. Lepas tu rakaat itu tidak dikira bagi dia. Itu saja. Lepas tu kalau kita kata dia makmum muwafiq. Makmum muwafiq ni kena baca Fatihah, lepas tu naik pula tak? Itu maksud dia. Tak perlulah. Sebab apa? Sebab tu imam dah rokok juga. Maka habis itu, maka telah selesai daripada menyatakan muwafiq. Selesai menyatakan muwafiq, masuklah menyatakan masbuk pula. Nak menyatakan masbuk lah pula. Habis perkataan bincang Pak muwafiq, nak menyatakan pula tentang masbuk. Tapi di akhir sikit ni, lepas pada bincang masbuk ni ada sikit sebanyak pula tentang muwafiq juga. Tengok. Baik, makmum masbuk pula. Sesat makmum muwafiq lah. Baik. Macam mana pula kita nak tahu makmum masbuk ni macam mana? Lalu dia kata, maka ialah makmum masbuk ni mereka yang tiada mendapat masa baca Fatihah. Itu makna makmum masbuk. Masa baca Fatihah tu tak ada, tak dapat. Itu panggil makmum masbuk. Dengan bacaan pertengahan lah masa tu kadar masa baca pertengahan.
Tidak kira bacaan imam dan tiada kira bacaan makmum. Itu tak kira gitu. Tak kira bacaan imam, tak kira bacaan makmum, tak kira. Nak cerita kata bacaan pertengahan. Itu perkiraan. Itulah makna makmum masbuk. Dan sunat pada hak masbuk bahawa membaca Fatihah selalu. Ini berarti yang ni. Bila dikatakan kita dikatakan makmum masbuk, kita kena ambil cakna yang ni. Mana? Sunat pada hak masbuk, bahkan ia tu sunat, menjadi sunat ketika dia sedang masbuk, dia disunatkan. Disunatkan apa? Disunatkan membaca Fatihah selalu. Sunat baca Fatihah selalu. Tak sunat dia membaca akan sunat sebelum daripada Fatihah. Apa sunat sebelum daripada Fatihah? Apa sunat sebelum daripada Fatihah? Doa iftitah. Lagi? Ada lagi? Ta'awuz. Apa ta'awuz? A'udzubillah. Jadi kita ni dikirakan masbuk. Apabila dikirakan sebagai makmum masbuk, kita tak disunatkan baca amalan sunat, bahkan disunatkan terus baca Fatihah. Itu maksudnya. Bahawa membaca Fatihah selalu lepas takbiratul ihram. Selepas pada takbir itu baca selalu Fatihah. Tak ada baca sunat amal apa, perkara-perkara sunat tadi. Kata sunat pun baca Fatihah selalu ada kecuali. Mana? Kecuali bahawa zan ia akan mendapat Fatihah serta baca sunat. Dia zan gitu tak apa. Dia zan, dia kata kalau aku baca sunat, aku akan dapat juga baca Fatihah nanti, semasa imam sedang qiyam. Zan kan gitu, tak apa. Tapi kalau dah kita dah zan kata memang tak sempat kalau aku baca Fatihah. Sebab apa? Sebab tu imam baca surah pendek tadi. Sebab aku datang dah lewat dah. Tu imam sudah baca surah pula surah pendek dah. Kalau aku baca iftitah, dan tak akan sempat baca Fatihah. Jadi bila kita terus baca Fatihah, bila zan kan memang kita ni tak sempat untuk baca Fatihah, tak payah baca dah sunat. Tapi kalau kita zan kan, kita sangka kuat, kita kata akan sempat nanti bila aku baca Fatihah. Kalau dah aku baca yang sunat, akan sempat juga. Boleh baca yang sunat. Zon. Maka mendatang ia dengan dia datang. Itu boleh sunat. Tapi kebiasaannya, melainkan kalau biasanya tak sempat lah. Melainkan kalau lah kita sembahyang dengan imam yang memang imam tu jenis baca surah yang wajar, boleh lah. Baca Yasin tu. Tapi Yasin saja. Yasin, Allah Akbar. Nak cari seperti mana yang disebut-sebut dah. Anak kita ni kalau kira masjid ni patutnya tak begitulah. Surah-surah tu boleh kira sikit lah. Tapi payah juga nak cari yang baca panjang. Ada nak kata baca subuh, mulai daripada suratul Hujurat. Afdalnya surah-surah yang disunatkan baca dalam sembahyang. Kalau sembahyang subuh, mula daripada surah Hujurat sampai surah An-Naba.
surah tu Amma Yatasal. Pilih surah tu sunat baca. Lepas tu pula baca satu rakaat satu surah, bukan separuh-separuh, bukan tepuk-tepuk. Payah dah nak cari imam gitu. Main imam tepuk-tepuk kan. Imam tepuk. Dah. Nak cerita kata payah nak cari suruh orang imam yang baca surah yang panjang satu surah penuh, satu surah penuh dalam satu rakaat. Orang Nabi suruh pun tak buat. Ya, mana suruh jemaah tak buat. Mana suruh lewat dah. Suruh lewat sekarang ni. Cuma orang kata tak payah lah, saya nak pergi atas sekolah lah, lewat tak payah. Tak buat. Baca dua apa? Kuliah, kuliah apa? Semaya subuh. Tak baca tu. Begitulah nak cerita. Macam mana Allah Ta'ala uji kita dengan hijau jemaah. Dia tak hijau pun buat hijau. Begitulah. Allah Akbar. Jadi tak buat juga. Itu besar sekali tu Pak Nabi suruh. Tak buat juga. Macam mana? Jadi kan nak cerita kata surah yang panjang tadi tu. Bacaan surah yang panjang itu jangan dong. Imam buat. Mereka tepuk-tepuk. Surah juz Amma sendiri pun tak habis baca. Juz Amma sendiri ambil kalau baca Amma Yatasal pun baca separuh dulu. Itu macam antaranya yang paling sunat hari Jumaat. Kalau hari Jumaat sunat bacanya apa? Surah Jumaat. Bukan ambil separuh juga, bukan. Baca satu surah, rakaat pertama surah Jumaat, rakaat dua surah Munafiqun. Itu ambil separuh-separuh juga. Itu. Sebenarnya benda itu tak ada apa panggil, tak ada alasan. Kalau nak ikut kata dengan sebab jemaah, dengan sebab orang ramai, kita fikir juga orang ramai. Fikir orang ramai boleh, tapi pada benda-benda yang biasa, kita kata benda yang tidak kurang afdal. Tapi kalau bab benda tu afdal sangat, bahkan ulama sebut perkiraan orang ramai pada masa tu tak dikirakan afdal kita buat ikut Nabi lagi, seperti subuh Jumaat tu. Kalau ikut orang ramai kan tak setuju lah, sebab subuh lewat, kita nak kira anak tak ada sekolah apa kan. Itu cerita. Tapi tetap ulama sebut afdal buat. Tak buat tak afdal ikut jemaah. Ada ketika-ketika afdalnya ikut jemaah juga. Atas beberapa alasan. Seperti contoh kalau semaya isyak biasa, kita tak boleh nak panjang sangat. Kenapa? Kerana kita tahu makmum kita ni dia ada yang nak cepat, ada yang tua, ada yang sakit, ada yang gitu. Tapi kalau bila bicara dapat benda yang paling afdal, ada yang sakit, nak cepat, nak apa, tetap benda tu afdal. Gitu. Tetap benda tu afdal. Tak kira dah orang sakit ke apa pun, tak kira di situ. Sebab apa? Sebab afdal di Nabi buat itu. Kalau nak bincang begitu lah. Tapi adalah alasan-alasan lain itu adalah sedikit banyak kepada orang-orang yang malu lah. Itulah macam mana. Lepas tu lagi daripada tepuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat daripada tepuk surah Al-Munafiqun, surah Jumaat dan surah Munafiqun, ambil 5 ayat yang akhir itu saja. Baik baca surah
suratul A'la, Sabbihi isma rabbikal a'la, dan Al-Ghasyiyah. Itu lebih afdal juga. Afdal yang kedua. Sebut dalam kitab-kitab tu, tak boleh nak baca surah Jumaat dengan Munafikun, baca Sabbihi isma rabbikal a'la dengan suratul Ghasyiyah kalau sembahyang Jumaat. Ambil yang tu. Ini tak buat, ambil tebuk-tebuk Munafikun tu, dan juga Jumaat tu ambil separuh-separuh. Rugi semua. Rugi. Jemaah orang, kadang-kadang orang yang tahu, jemaah yang tahu mengimankan imam yang macam ni, jadi rasa tak puas hati nak sembahyang lah. Kita imam ni main peranan yang besar juga lah, supaya makmum tu rasa seronok sembahyang dengan belakang kita. Itu main peranan besar juga. Tu nak cerita kata akhir-akhir ni orang nak baca surah tu, imam yang baca surah-surah panjang ni payah. Jadi nak ceritanya, kita bagi makmum yang masbuk ni, bila datang, imam sedang baca surah, tapi terus baca Fatihah. Itu cerita. Tak payah baca yang sunat-sunat lagi. Tapi kalau baca juga, ini hak ni nak bicara. Kalau baca juga macam mana? Maka jika membimbang masbuk dengan bacaan sunat, duk baca juga seperti ta'awuz dan doa iftitah atau diam. Yang tiga. Dia takbir, siap takbir, baca ta'awuz. Siap takbir, baca doa iftitah. Siap takbir, dia tak buat apa, dia senang, tak baca lagi Fatihah, senang, kaya, upaya. Tengok rokok. Macam mana? Itu masalah. 3. Atau diam ia satu masa, kemudian daripada takbir, separuh dari takbir, dia buat salah satu daripada 3. Ta'awuz, doa iftitah ataupun diam. Macam mana? Nasjaya wajib baca daripada Fatihah kadar baca hak sunnah, kadar baca hak sunnah, dan kadar masa diam kerana taksir. Baca apa asal? Contoh, dia takbir Allahu Akbar, dia masbuk, tak dapat tak ada masa, Allahu Akbar, tak baca surah. Contoh dia kata, contoh ni, dia tak baca surah. Ya Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia terima Allahu Akbar, turun terima. Baik, dia kena baca Fatihah tu kadar a'udzubillah. A'udzubillah satu ayat, baca juga Fatihah walaupun terima dah rakaat tu, dia kena baca. Wajib kena baca juga Fatihah dengan kadar apa? Kadar a'udzubillah. Maknanya satu ayat. Contoh tadi satu ayat. Kalau dia kadar dia Allahu Akbar, dia terima Allahu Akbar, turun. Dia bila sedar terima turun rakaat tu, baru sedar. Aku diam, tak baca Fatihah lagi. Kena baca kadar dia tu. Jangan turun rakaat, kena baca tu dulu. Itu maksudnya. Baca kadar dia contoh kita kata berapa saat? 5 saat. Baca lah Fatihah tu kadar 5 saat. Berapa ayat, berapa kalimah? Contoh begitu. Kena baca kadar tu, barulah turun. Itu maksud. Baik. Yang ni pendapat yang muktamad dalam mazhab kita. Tapi benda ni saya nak bicara, saya nak beritahu lalu. Kita akan baca ni. Benda ni ada khilaf, 5 khilaf ulama tentang masalah ni saja. InsyaAllah hari ni belajar khilaf. Sebab nak cerita masalah ni saja ni, nak cerita ni. Ada khilaf tentang masalah ni. Muktamad dulu wajib kena baca kadar diam, kadar baca ta'awuz, kadar baca
doa iftitah. Itu kadar kena wajib baca. Ya, itu pendapat yang muktamad dalam mazhab itu. Baik. Dan diuzur, baik. Ini nak cerita gila. Okay. Pendapat muktamad tu gitu dulu. Dan pada masalah ni yang sama juga, wajib baca juga. Wajib baca juga, cuma diuzurkan dia ketinggalan dengan imam hingga 3 rukuk yang panjang juga. Atas apa ni? Atas perkataan Syekh Rafi'i dan Nawawi dan Bughawi. Tahu? Dia baca hilang. Satu lah. Khilaf, ini khilaf bagi jam'un muhaqqiqin. Jam'un muhaqqiqin ini iaitu imam-imam yang sebelum daripada Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Dalam mazhab kita juga dia panggil Jam'ul Syafi'i, Ashabus Syafi'i. Daripada Ashabus Syafi'i, Allahumma salli ala Muhammad. Ayat silap. Yang tu daripada kebanyakan sahabat Syafi'i ini iaitu yang Jam'ul Muhaqqiqin ini iaitu daripada yang dijazamkan oleh Imam Ibn Hajar, Syekh Hajar. Tengok dulu. Dia kata gini, khilaf bagi Jam'ul Muhaqqiqin bahawa orang masbuk itu tiada diuzurkan. Tadi disebut diuzurkan. Yang tu bagi siapa tu? Bagi Syekh Rafi'i, Imam Rafi'i, Nawawi, Bughawi. Adapun Jam'ul Muhaqqiqin tak diuzurkan. Kenapa? Kerana taksirnya, cuahnya. Taksirnya mana cuah. Dan menjazam dengan demikian itu oleh Ibnu Hajar di dalam Tuffah dan Fatawanya. Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuffah dia dan kitab Fatawa dia, Fatawa Kubra, dia ada 2 fatwa. Ya. Dia ada 2 kitab dia tu. Dia menjazamkan kata, memutuskan kata, tidak diuzurkan orang tu. Mana tidak diuzurkan? Maksudnya tidak diuzurkan ketinggalan dengan imam 3 rukuk. Adapun Imam Rafi'i tadi, Imam Nawawi dan Bughawi ni, dia kata diuzurkan ketinggalan dengan imam 3 rukuk yang panjang. Bagi masalah tadi. 2. Dan atas perkataan ini, jika tiada mendapat ia akan imam di dalam rukuk dengan sebab membaca Fatihah kadar baca hak sunat itu, luputlah rakaat. Hak kata ni kata kena wajib baca kadar hak sunat tadi tu. Jadi kalaulah dia tak dapat rukuk bersama dengan imam, maknanya dia tak dapatlah rakaat itu. Rakaat. Dan dia baca kadar yang sunat ni. Dia baca sebab dia diam tadi. Lalu baca sebab kadar dia diam tu, imam bangun, dia pun tak sempat lah nak rokok tu. Jadi kalau tak sempat rokok, tak dapat rakaat tu. Gitu maksudnya. Dan jangan ia rokok. Jangan ia rokok lah. Dan hanya wajib mengikut imam turun sujud. Ada sebab imam bangun lah. Jangan dia rokok, dia terus ikut imam turun sujud. Imam tidak. Dia terus turun ikut turun sujud bersama imam. Dan jika tiada, dia tak buat begitu, dia turun rokok juga. Tu imam tidak. Dia turun rokok juga. Batal sembahyang. Jika mengetahui dan sengaja, ia tahulah kata benda tu tak boleh, dia rokok juga, sengaja dia buat, batal sembahyang.
Dan berkata Ibnu Hajar di dalam syarah Irsyad pula, Syekh Ibnu Hajar ni dia mensyarahkan matan Irsyad. Satu kitab nama dia Irsyad, dipanggil matan Irsyad, yang ditulis oleh Allahumma shalli ala Muhammad Ibnu matan Irsyad Ibnu Muqri. Dia lahir lebih kurang 900 tahun. Jauh dah 900 tahun. Ibnu Muqri masyhur lah dia. Sebelum daripada adanya kitab Syekh Ibnu Hajar ni, sebelum adanya Tufah, sebelum adanya Minhajul Talibin, bagi Imam Nawawi. Jadi kalau dah orang belajar dulu, bila nak menghafal matan, ambil matan Irsyad ni. Kita tak kenal matan ni, kita ni. Kita Irsyad, matan Irsyad. Jadi Syekh Ibnu Hajar syarah di atas matan tu lah. Matan Irsyad tu Syekh Ibnu Hajar syarah. Jadi dalam syarah Irsyad bagi Syekh Ibnu Hajar tu, dia sebut lain. Tak sama dengan dia sebut dalam Tufah dia dan juga fatwa dia. Tak sama. Mana dia sebut mana? Ini perkataan dia. Bermula akrab, yang terlebih hampir, ialah perkataan Rafi'i dan Nawawi, dan atasnya kebanyakan ulama mutaakhirin. Dia sokong perkataan itu, perkataan Imam Nawawi tadi dan Imam Rafi'i tadi. Menyalahi itu dengan perkataan yang dia sebut dalam Tufah itu. Syekh Ibnu Hajar sama ya ni, tuan yang sama ya, tuan yang sama. Katanya guru, lepas tu kita nak guna yang mana? Nak guna yang mana? Katanya guru, guna akan kitab Tufah. Kerana apa? Kerana kitab Tufah itu pendapat yang banyak dan yang muktamad dalam mazhab kita. Adapun yang dia sebut di dalam kitab Syarah Irsyad itu, yang itu tidak muktamad. Kata guru, gunalah pendapat dia di dalam kitab Tufah dia. Mana kitab Tufah dia itu kitab yang terkemudian. Adapun Syarah Irsyad ni lama yang dia karang di awal-awal dulu lagi. Adapun Tufah dan fatwa dia ni, dia kediam-diam lagi. Itu maksud dia. Jadi dia sokong perkataan Rafi'i, sedangkan tadi dia menyalahi dah dalam fatwa dia dengan Imam Rafi'i dan Nawawi tadi. Menyalahi pada sudut mana? Pada sudut tidak diuzurkan tadi. Tidak diuzurkan. Faham tak ni lah. Itu lah. Ini khilaf sama ni, khilaf. Belajar khilaf kaya ni. Khilaf. Belajar khilaf. Ni ulama tuan-tuan, ni kita nipis lah ni tu. Ni nama suruh belajar sungguh tu. Kalau belajar, kalau kadang dengar gitu je lah. Ni perlu belajar sungguh. Tengok jasa ulama dengan kita nipis ni je. Kita boleh buat khulasa pada apa yang kita baca, dan boleh buat kesimpulan pada apabila kita baca. Ini nama belajar. Tidak kita usah-usah lagi. Kita nipis ni pun kita nak jadi orang alim lah tu. Letih dalam berfikir. Adapun apabila rokok masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah kadar yang wajib itu. Adapun apabila rokok masbuk tu ketiadaan membaca kadar yang wajib tu, maka batal sembahyang. Sebab apa? Sebab wajib baca. Dia tak baca, mengikut pendapat. Dia wajib baca, kalau dia tak baca, batal sembahyang. Dia dah baca yang sunat tadi Dia takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, 5 rakaat.
Okey, bismillah tu apa? Dah ada kadar tu. Tapi kadar auzubillah kena ambil juga. Kena ambil juga. Yang tu kena ambil tu. Kena baca walaupun tu imam dah rokok, kena baca juga. Jadi dia tak baca itu boleh juga. Batal saya. Sebab apa? Sebab wajib baca. Ikut tu. Ikut pendapat ni wajib baca. Jadi dia tak baca juga. Dia terus rokok. Batal saya. Hak kata wajib tak faham kan? Tak tanya faham. Dan ada di dalam tufah pindah daripada kebanyakan sahabat Syafi'i. Ini sahabat Syafi'i. Sahabat Syafi'i ini iaitu ada di kalangan sahabat imam-imam sebelum daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi sahabat Syafi'i ini sebelum daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini, pendapat-pendapat dia ataupun kata-kata dia tu tidak difatwakan. Itu maksudnya dipanggil sahabat Syafi'i. Tak difatwakan, tak dikirakan dia ambil hukum dia itu sebab tak ada disebut dalam kitab-kitab, tak ada. Itu sahabat Syafi'i. Bila datang Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu dah barulah di fatwa, akan jadi fatwa Imam Nawawi, fatwa Imam Rafi'i. Itu maksud. Nah. حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada di dalam tufah pindah daripada kebanyakan sahabat Syafi'i, ya, kebanyakan daripada sahabat Syafi'i ya, pindah dalam kitab tufah tu disebutkan macam mana pada masalah hadis, ya. Masalah yang mana makmum masbuk berbimbang dengan yang sunat tadi, bahawa masbuk itu apabila rokok imam, rokok ia. Ini mudah. Kependapat ni mudah. Menyalahi tadi yang tamu air tu. Menyalahi. Yang tadi kata wajib. Wajib apa? Wajib baca kadar yang sunat, yang buat yang sunat tadi. Adapun di sini dia kata bila masbuk, bila tu imam rokok, terus rokok, dan gugur daripadanya yang tinggal Fatihah, gugur, dan dipilih akan dia, akan masalah dia, bahkan merojeh oleh ulama mutaakhirin akan dia, menghukum rojehkan akan dia oleh ulama mutaakhirin, dan memanjang mereka itu akan mengambil dalil-dalil baginya. Itu dia, memanjangkan hukum pada masalah tadi. Yang ambil dalil itu adalah dicerita dalam kitab-kitab tufah itu. Itulah dia. Jadi berhasilnya benda tadi itu ada khilafnya. Kata dia di sini al-hasil dua qaul. Dua qaul tapi ada pecahannya. Dua qaul pada masbuk yang membimbangkan dengan sunat. Ada dua qaul. Satunya qaul wajib. Wajib. Satu qaul wajib baca Fatihah kadari baca hak sunat itu. Kadar baca hak sunat. Wajib baca Fatihah kadar baca hak sunat. Dan satu qaul lagi, iaitunya tiada tiada sunat, tidak sunat, tiada lazim atau tidak sunat masbuk itu membaca kadar hak sunat. Itu ada qaul di situ. Dalam kata wajib itu pula dia bagi pada dua pula. Kata wajib, dia bagi pada dua pula. Mana? Satunya kata kil diuzurkan meninggal dengan imam. Diuzur dengan imam. Kata kil tidak diuzurkan. Tidak diuzurkan. Nampak? Dan satu qaul lagi pula dia kata tiada lazim masbuk itu membaca kadar hak sunat, bahkan apabila rokok imam, rokoklah makmum. Bila imam rokok, rokoklah makmum. Itulah cara khilafnya pada masalah itu. Boleh. Jadi kita ni pula macam mana? Bila banyak benda-benda yang berkhilaf, fiqh ni maklumlah, ada khilaf. Bila berlakunya khilaf di antara para ulama ini, dinasihatkan oleh para ulama juga, oleh para ulama menasihatkan kepada kita, dan dia mengajarkan kepada orang awam, khususnya kepada orang awam. Bila berlaku khilaf sebegini, ambillah, gunalah, ambillah dan gunalah dan ajarlah, itu semua tu, kepada masyarakat untuk diri kita sendiri ke apa-apa, pendapat yang mu'tamad. Itu. Bila kita nak guna pendapat yang mu'tamad. Bila kita nak ajar pada orang lain, ajar yang mu'tamad. Itu cara dia. Jadi kita ni walaupun sekecil-kecil pun dia sebut, tuan-tuan. Dia sebut. Dia sebutlah daripada kita.
Kalau contoh lah, buat contoh, kalau tua-tua tanya seseorang tu, contohnya cara tanya saya jawab muktamad, saya tak akan sebut hilang-hilang. Sebab apa? Antaranya tak sebutnya kerana itulah yang diajarkan oleh para ulama. Bila orang awam bertanya dan dia nak guna untuk diri dia, kita menceritakan akan pendapat-pendapat yang muktamad. Cuma benda-benda yang khilaf itu apabila diperlukan sahaja. Antara contohnya bila diperlukan, sebagai contohnya kita benda-benda yang dah ke belakang. Bila kita tanya ataupun bila kita belajar, tiba-tiba menyalahi apa yang kita buat dahulu. Menyalahi, maknanya tu tak sah lah semaya saya dulu sah. Contohnya gitu, akan berlaku gitu dulu banyaklah saya berlaku gitu, saya terus rokok terus lah, tak ada dah baca sunnah pun terus rokok. Contohnya di masalah ni, bila begitu yang ke belakang-belakang tu, kita niatlah kita mengambil pendapat yang kata boleh seperti mana tadi. Gitu. Tapi yang ke depan kita guna pendapat yang utama. Bila ajar orang, ajarlah pendapat-pendapat yang utama. Begitu cara. Yang semasa perlu, okey boleh guna. Itulah dinasihatkan oleh para guru, para ulama dahulu apabila berlakunya perkhilafan, benda-benda khilaf di dalam masalah-masalah fiqh, antaranya dalam bab sembahyang sebagai contoh. Itu cara dia. Jangan kita merumuskan benda itu semua boleh makan semua, ajar orang nak ajar, nak ikutlah, nak ambil pendapat mana pun, jangan gitu. Sebab apa? Sebab supaya tidak kalau kita dah ajar dalam itu, bermaknanya kita sedang bermudah-mudah. Bila duduk pada orang yang kurang pengetahuannya, dia lagi bermudah-mudah. Dia akan ajar orang pula bermudah-mudah lagi dalam bab agama. Kalau kita sebagai pendakwah, sebagai contohnya menceritakan kepada orang yang yang cara mudah-mudah sangat, tidak maknanya sebab takut tak kata begini nanti kalau kata berat sikit dia pecat saya daripada mengajar, takut gitu, tak payah mengajar. Maknanya kita bukan menceritakan benda itu berat, itulah hukumnya. Diajar oleh para ulama supaya masyarakat itu tidak bermudah-mudah dengan agama Allah Ta'ala, dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Tak bermudah-mudah. Kalau ustaz juga bermudah-mudah apatah lagi orang-orang di bawah sana. Gitu cara dia. Itu agama ajar gitu. Itulah khilafnya. Tuh dia buat kesimpulan di situ ada dua qaulah. Ada pendapat kata wajib baca, ada pendapat kata sunat sahaja baca. Mana tidak wajiblah. Hanya sunat baca. Begitu saja. Lalu dia katanya wallahu a'lam, ada pun muwafiq yang membimbang dengan sunat. Itu juga di sini makmum muwafiq itu berbimbang dengan sunat tapi diuzurkan. Itu pula. Kita lupa akan datang. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.